Kita layak menjadi tetamu Allah di syurganya di dunia dan menjadi tetamu Allah penghuni syurga di akhirat insyaAllah. Yang dimuliakan rakan pengurusi panel, wal bicara kita Dr. Rafi'i, Datuk-Datuk, Dev kehormat yang sudah diperkenalkan untuk memendekkan cerita rakyat panel Tuan Joshim, dan seterusnya paling utama, paling penting tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak putra-putri dari sekolah dan juga dari luar sekolah, dari yang belum bersekolah sampai sudah bersekolah, yang belum kahwin sampai ke sudah kahwin. Tapi paling penting dalam kelompok ini adalah anak-anak. Kita bercakap tentang pendidikan, bercakap tentang keluarga. Pengerusi mohon saya bercakap tentang pengorbanan. Kalau kita melihat apa itu pengorbanan, perkataan korban itu sendiri bermakna dekat. Korban maknanya dekat. Bukan korban maknanya seperti lembu saja. Bila kita kata nak berkorban, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi matlamat nak dekat. Kalau kita korbankan masa dan kelapangan kita untuk kita dekat dengan diri kita, kita nak menjadikan diri kita ini berkesempatan untuk memberi. Kerana untuk dekat dengan siapapun, kita harus mampu dan suka memberi. Maka kekuatan ini yang nak dianggap. Kita tidak terikat dengan bila hari raya korban bermakna sembelih lembu, tak sembelih lembu, tak korban. Tadi tu Haji Mahmud dah urai sikit korban diri dia, dari tak memandu pergi memandu, dari tak cuti pergi dari cuti pergi tak cuti. Maka itu dia nak mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau kita datang ke majlis jalan juga, tetapi kita tak dekat dengan dia, maka korban yang dibuat sama juga kita. Kalau kita tidak memberi ruang waktu, kesempatan, masa, tenaga, pemikiran, bermakna kita belum mampu untuk dekat dengan siapa. Anak kita yang merasa jauh dengan kita kerana dia belum merasa bahawa kita banyak memberi. Kerana ramai dari kita memberi bukan kerana dekat, tapi memberi kerana tanggung jawab dan terpaksa. Oleh itu sekali lagi kepada semua lapisan yang terlibat, badan NGO dan bukan NGO dan guru-guru yang menjadi arsitek negara. Kalau tuan pengarah dia jumpa orang ramai, tapi guru lebih penting. Dia jumpa anak yang akan bangun. Biji benih yang ada di tangan guru, biji benih dan baju ada di tangan ibu dan ayah. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kalau kita belum mampu memberi, kita tidak akan mampu dapat menerima. Ibu bapa tidak layak menerima kalau dia tidak memberi. Maka apa bentuk pemberian yang ingin dilakukan? Ramai ibu ayah berjuang bagi segala-galanya. Dah bagi duit, bagi baju, bagi itu, bagi ini. Apa kamu nak bagi ke aku? Itu belum namanya berkorban. Orang berkorban memberi pertama kerana Tuhannya. Saya bagi duit kepada anak saya kerana anak ini hadiah dari Allah, bukan kerana saya seorang bapa semata-mata. Kalau seorang ayah memberi kerana dia ayah, maka pemberian itu baru bernilai tanggung jawab, belum bernilai ibadah, belum dapat pahala untuk dibawa ke syurga. Kalau seorang guru mengajar kerana dia dipilih dari guru, maka tugas itu baru ditaras tanggung jawab. Walaupun kita selesai dengan belajar, belum tentu selesai dengan Tuhan. Kalau yang mengajar belum ikhlas, yang mentakbir kerana jabatan pengetuanya, maka dia baru menjalankan tanggung jawab. Dia boleh menanggung dan menjawab untuk manusia di dunia, tapi mampu atau tidak dia menanggung dan menjawabnya setelah berada 6 kaki bawah tanah nanti. Ini pengorbanan yang didenda, ini pemberian yang kita mahu. Sebab itu sekali lagi kalau kita kata tahniah pada alumni Sekolah Tengku Ampuan Rahimah yang hari ini memberi kerana dia sudah menerima. Kalau yang memberi tidak ikhlas, jiwa-jiwa yang ingin memberi tidak subur. Sebab itu kita mohon sekali lagi, berkorban bermaknanya memberi untuk rasa
siapa yang menyembelih itu sebelum darah binatang itu sampai ke bumi. Bayangkan cepatnya balasan dari Allah. Oleh itu sekali lagi setiap yang namanya istri hadiah dari Allah. Makanya melayani suami harus karena Allah. Kalau dia guru, mendidik anak-anak harus karena Allah, bukan karena pangkat, jabatan, gaji dan bonus. Kalau inilah sekarang lama pemberian kita belum mampu diangkat untuk menjadi saham ke akhirat. Kita berlepas di dunia belum mampu sampai akhirat. Pada anak-anak yang sedang belajar itu adalah satu daripada jihad. Kalau mati masih belajar terus masuk surga, percuma. Free of charge, highway. Dengan cara belajar itu kerana Allahnya, bukan kerana sijil sekepingnya. Kalau sekadar sijil tapi akhirnya bukan sapu sampah, untuk apa dia dapat sijil? Oleh itu sekali lagi saya mohon dengan anak-anak, sebab ini dilahirkan sebagai anak yatim, orang susah, miskin, pergi sekolah tak ada kasut, makanya berposupi, berus pisang. Dia kekuatan belum pernah belanja. Orang yang pernah susah merasa sakit dan susah, maka dia mahu memberi supaya tidak ada orang yang menderita ketika susah. Ini yang diberikan Allah kepada umi. Maka pada anak-anak paling utama, pada ibu dan ayah paling utama, angkat baliknya. Karena Imam Ghazali menegaskan terlalu ramai orang buat ibadah tapi tak sempat jaganya. Tuan Haji Mahmud datang kerana apa? Kalau sekarang kerana jemputan kosong, tanggung jawab selesai, tapi belum sampai taraf ibadah. Sebab itu jangan menyesal memberi, jangan tak gembira memberi. Guru yang masuk kelas tidak gembira, dia sedang mengajar dengan iblis. Ibu bapa yang masak-masak marah-marah, dia sedang masak untuk makanan iblis, bukan makanan ahli syurga. Oleh itu saya mohon sebagai orang tua yang tidak sedikit usianya, minggu lalu baru merayakan hari lahir ke-61 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah tinggal lagi 2 tahun tersisa. Mudah-mudahan 2 tahun tersisa ini akan dapat diselamatkan dengan kiriman Fatihah dari anak-anak dan tuan-tuan. Anda akan terdengar berita sebelum berangkat berjumpa Allah. Ini kekuatan rasa dekat yang ingin disemaikan. Bukan sekadar cari nama, bukan sekadar cari populariti. Karena itu tidak akan membantu Anda ke surga. Oleh itu berkorbanlah, memberilah, rasa dekatlah, mendekatlah pertama kepada Pencipta. Kerana kita pakai hadiah khazanah dari Allah setiap saat. Sebab itu kalau ditanya kita pakai jam di tangan siapa, kita akan kata jam siapa. Tuan pakai jam siapa tuan? Tuan jawab dengan ikhlas. Jam siapa? Jam saya pakai di tangan siapa? Tangan saya. Ini ujian saya motivator belajar agama cara lain. Baca nak pakai, bukan cara nak ingat. Kalau kita masih rasa ini tangan saya, hubungan dengan Tuhan masih kosong. Kita tidak pernah menempah tangan kita. Kita tak pernah menunjukkan tangan kita. Tangan ini hadiah dari Allah. Saya pakai jam di tangan pinjaman dari Allah. Oleh itu saya nak jadikan tangan ini mampu memberi sehebat-hebatnya. Karena tangan ini akan jadi sebab saya masuk surga. Saya nak jaga tangan ini supaya tidak berdosa. Kerana tangan ini akan jadi pendinding api neraka. Sebab itu memberilah supaya kamu dekat dengan orang yang diberi. Tapi kalau memberi ungkit-ungkit, kamu di hulu kalau rumah ayah tak kamu makan, tak pergi sekolah, tak sampai apa beriman, tak jadi dokter. Cikgu pula kamu di dulu jangan gila. Nasib baik rupa saya, tapi tak jadi apa. Kosong ibadah yang sudah melaut pahala. Tapi itu sekali lagi, setiap saat kita berkorban. Setiap saat dengan Tuhan saja 5 kali sehari. Pakai anggota ini. Oleh itu kalau tak juga dekat dengan Tuhan, tolong tanya kulit ini siapa yang baik. Rambut di pining dengan rambut di kepala sama, tetapi rambut di kepala tidak berhenti panjang. Tapi rambut di pining tak panjang-panjang. Tidak ada rasa maha agung Allah. Boleh bayang kalau rambut di kepala dengan rambut di pining sama panjang. Tapi mana nak putih kening? Bayangkan
Jangan sia-siakan tangan dan kaki yang diberi. Otak yang anak-anak belajar, otak dari Allah. Dan yang teman Anda belajar adalah malaikat. Dan menghantar anak ke dewan pemeriksaan adalah Allah.